Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i dalam bab munakahat ataupun kekeluargaan Islam. Pada pertemuan yang lalu kita dah masuk berkaitan dengan talak, berkaitan dengan talak. Dah perkenalkan apa itu talak, sebab apa disyariatkan talak. Dan pada malam ni insya-Allah kita teruskan, kita masuk pada tajuk kecil iaitu jenis talak. Talak ni dia ada jenis dia juga. Berapa jenis yang kita tak tahu tu. Kadang-kadang yang tu kadang ramai orang confuse kan. Dia jadi talak ni dia terbahagi kepada 3 jenis berdasarkan pelbagai keadaan. Dalam kitab ni disebutkan, iaitu pertama talak jelas atau tidak lafaz talak. Talak soreh dia kata kan. Soreh tu kita jelas lah, tak perlu nak translate makna lain dah. Aku talak engkau. Nak terjemah apa lagi? Nak terjemah aku ceraikan kau. Kan? Itu talak, itu jenis talak tadilah kan. Talak yang jenis tu. Jadi ada juga berkaitan dengan keadaan. Talak tu ada berkaitan dengan keadaan hukum dia. Ketika mana kalau isteri itu suci, kemudian suami ceraikan dia, itu dinamakan talak sunni. Kan, talak sunni. Dia bukan kira yang talak 1, 2, 3 tak. Ini jenis-jenis dia. Ataupun isteri yang masih kecil atau dewasa. Tapi syarat dia kalau yang isteri yang ada haid, dia suci tidak disetubuhi, supaya dia boleh bermula mengira iddah dia. Suci iddah 1, suci iddah 2, suci iddah 3, habis kan, selesai. Dan yang ketiga, talak yang berganti dengan harta dan tanpa berganti, itu khulu' kan. Kalau nak minta isteri, nak minta cerai itu dengan khulu', ditebus talak daripada suami dia. Lafaz yang jelas dan tidak jelas, lafaz yang jelas atau tidak jelas, lafaz soreh yang katakan, lafaz yang digunakan menunjukkan maksud talak secara jelas dan tidak dapat diandaikan maksud lain. Memang jelas lah, aku talak kau, dia kata, selesai. Tak ada terjemah lain dah. Orang tahu lah. Tanya budak-budak pun, budak-budak boleh bagi jawapan kan. Budak-budak pun boleh bagi jawapan. Itu talak. Itu tak ada mana lain dah. Jadi kalau lafaz yang jelas, tak perlu nak diterjemahkan, tak perlu nak diandaikan dengan maksud lain, dinamakan lafaz yang soreh, jelas. Soreh tu jelas maksud dia. Jadi lafaz yang keduanya ialah lafaz yang tidak menunjukkan maksud talak secara jelas. Ini double meaning lah. Double meaning kan. Dia boleh dimaksudkan dengan talak dan boleh dimaksudkan juga selain pada talak, iaitu dinamakan lafaz kinayah, cara berkiyah. Pergi balik lah rumah bapak awak, tak payah duduk sini lagi dah. Itu jatuh talak ke? Tak kan. Belum lagi. Itu bergantung pada niat dia. Kan. Itu contoh dia. Nanti akan dijelaskan. Lafaz kinayah. Kinayah ni dia bergantung pada niat suami tu.
Tapi biasanya yang kadang-kadang yang muda-muda datang jumpa saya kadang-kadang, Ustaz, saya tak ada niat langsung nak ceraikan dia, Ustaz. Habis tu apa yang awak cakap? Kalau macam ni aku dengan kau macam ni senanglah selesai, aku talak engkau. Tak ada niat apa. Dia lafaz, kalau guna lafaz talak tu, niat tak niat jatuh. Nabi sebut 3 perkara jangan buat main-main. Pertama, kalau dibuat main-main dia jadi, kalau buat sungguh-sungguh pun dia jadi. Nikah, talak, rujuk. Kan? Tu payah tu, marah sikit. Talak ni ujung mulut je, senang je cakap kan. Okey, talak yang nyata yang menggunakan lafaz yang tidak membawa maksud lain kecuali talak terdapat 3 jenis lafaz talak yang digunakan, ya. Okey. Pertama, ada 3 perkataan yang boleh digunakan yang membawa maksud talak. Pertama, talak. Yang kedua, sarah. Dia lepaskan, aku lepaskan kau, maksud dia. Okey. Yang ketiga, firaq. Aku lepaskan kau. Itu maksud itu. Ataupun aku dengan kau dah berpisah. Itu pun membawa maksud talak, ya. Dan kata terbitan daripada kalimah ini seperti engkau diceraikan, ataupun aku ceraikan engkau, ataupun dia kata aku lepaskan kau, ataupun aku menceraikanmu, aku berpisah dengan kamu. Itu bawa maksud talak semua tu. Ataupun aku lepaskan kau terus. Itu semua bawa maksud talak. Itu dikira sebagai talak yang soreh. Yang soreh. Semua lafaz ini adalah lafaz yang nyata dan yang menunjukkan maknanya, kerana ia banyak dikatakan dalam hukum syarak secara diulangi dalam Quran untuk menunjukkan maksud perceraian. Bukan setakat itu kita gunakan, dalil daripada Al-Quran pun ada. Pertama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna bi'iddatihinna. Wahai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka. Fatalliquhunna, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Maksud dia cerai dalam keadaan suci. Suci pula tidak disetubuhi. Okey. Jadi perkataan talliqu, ceraikan. Ya, tu. Yang keduanya lafaz sarah. Sarah tadi kan. Okey. Dalam Al-Quran pun ada menyebutkan wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Itu membawa maksud cerai juga. Dan yang ketiga, lafaz faraq tadi, au farikuhunna bima'ruf, dalam Al-Quran juga surah At-Talaq, atau lepaskan mereka, fariquhunna, lepaskan mereka, yakni isteri tadi, dengan cara yang baik. 3 lafaz ni tak boleh buat main dah. Lepas, pisah, cerai, itu terus termasuk dalam di kategori lafaz yang soreh. Maknanya dia kalau lafaz soreh ni confirm jatuh, dah confirm jatuh dah. Niat tak ada niat, dia tetap jatuh. Lafaz yang nyata juga termasuk terjemahan lafaz talak dalam bahasa lain daripada bahasa Arab berdasarkan penggunaannya yang lumrah dalam masyarakat, sebagaimana lafaz talak yang digunakan oleh orang Arab. Gaduh-gaduh suami keluar cakap Rusia, kan? Cakap Rusia, yang maksud dalam bahasa Rusia tu cerai. Jatuh. Jatuh. Walaupun menggunakan bahasa lafaz, terjemahan lafaz talak dalam bahasa lain. Gaduh keluar cakap Korea. Duk asyik kenal tengok Korea kan. Gaduh cakap Korea. Aku dengan kau berpisah ada. Boleh jatuh. Dia ambil kira walaupun dalam bahasa lain selain pada bahasa Arab, berdasarkan penggunaan lumrah. Kalau macam itu, kalau tak boleh, kalau hanya bahasa Arab saja yang boleh, habis tu orang kita kata aku ceraikan kau, dia jatuh tak? Jatuhlah, sebab dia selain pada bahasa Arab, tapi membawa maksud
sama dengan talak. Kan? Mana-mana bahasa dalam dunia yang membawa maksud sama dengan talak, itu dikira lafaz yang soreh, walaupun apa dalam bahasa apa sekalipun. Ya. Yang keduanya, lafaz talak secara kiasan adalah semua lafaz yang membawa maksud talak ataupun bukan talak. Dia boleh diterjemahkan lagi, kan? Boleh diterjemahkan lagi. Sebab itu dia bagikan lafaz kinayah. Kinayah ni ada kiasan dia. Okey. Banyak lafaz talak secara kiasan, antaranya aku dengan kau dah tak ada apa-apa lagi. Apa maksud dia? Kan? Suami tu marah kat isteri, aku dengan kau dah tak ada apa-apa dah lagi ni. Gitu. Maksud dia apa? Tak ada apa-apa, apa yang tak ada? Kan? Ikatan suami isteri ke dah tak ada apa benda lagi, kan? Boleh diterjemahkan lagi. Engkau berasingan daripada aku. Maksud dia, suruh bini dia tidur luar ke ataupun cerai, boleh diterjemahkan lagi maksud dia. Ya? Engkau putus hubungan dengan aku. Putus hubungan macam mana? Bateri habis ke? Bateri pun habis ke? Kan? Tak boleh nak kontak ke? Ataupun pergi balik kat keluarga awak. Balik pasal apa? Apa maksud balik? Oh, kebetulan cuti sekolah, dia suruh balik kan? Balik kat keluarga. Pergi balik rumah bapak awak. Okay. Pergilah mana engkau mahu. Itu biasa marah-marah. Pergilah mana-mana kau suka. Pergi. Itu bukan maksud cerai. Pergi jauh. Duduk jauh. Jangan dekat. Itu bukan cerai. Itu bukan cerai. Ataupun berasingkan diri pada aku. Ataupun aku biarkan engkau dengan cara kau punya pasal, kau buat cara kau lah. Itu bukan cerai. Ataupun engkau haram bagi aku, dia kata. Tak boleh lah, benda tu halal kan. Haram tu, itu masih kiasan lagi. Semua lafaz ni tadi masih dianggap sebagai kiasan yang boleh menunjukkan makna talak kerana ia masuk ke talak, dan juga dalam pada sama dia pula masih lagi boleh diterjemahkan dengan perkataan yang lain. Jadi dia bergantung pada niat suami yang melafazkan tadi tu, ya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu an, katanya annabnatal jauni lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laha laqad uzti bi'azim alhaqi bi ahlik. Maksud dia, anak perempuan al-jaun berkata ketika dia dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mendekatinya, aku berlindung dengan Allah daripadamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau berlindung dengan yang maha agung, maka kembalilah engkau kepada keluargamu. Kan? Itu daripada penerangan hadis tadi. Hukum lafaz yang nyata dan lafaz kiasan. Apa hukum dia? Pertama, perceraian dengan lafaz yang nyata menyebabkan jatuh talak. Lafaz soreh tadi ni, dia jatuh talak sama ada berniat talak ataupun tidak. Tak ada niat. Itu yang banyak berlaku tu. Kadang ada budak-budak muda jumpa, saya tak ada niat ustaz nak ceraikan dia, tu saya tercakap je, pun habis. Sebab itu makna dia jelas, ya. Hal ini adalah kerana lafaz yang nyata dan maksud yang mu'tamad menunjukkan talak. Tidak perlu ada niat lain nak lafazkannya. Dia tak boleh nak translate apa dah, semua orang tahu. So memang jatuh, ya, memang jatuh. Bila dah di situ nak macam mana kan? Kadang buat main pula benda-benda talak ni. Bukan mudah lah, mudah sangat, terlampau mudah sangat lah mulut cakap, kan? Kahwin baru sebulan, baru 2 bulan dah pandai-pandai sebut talak ni. Yang keduanya, lafaz talak kiasan walaupun selalu digunakan untuk menunjukkan maksud talak, kan, orang kias-kias pun itu kadang orang kata itu maksud dia talak, tetapi tidak menyebabkan jatuh talak, melainkan apabila suami itu bermaksud menceraikannya, suami ada niat nak ceraikan baru jatuh.
Jika suami bermaksud selain pada talak atau maksud apa-apa pun, maka tidak jatuh talak. Itu yang beza dia, ya. Kalau dia niat niat dia, engkau haram atas aku, apa maksud dia? Apa yang haramnya, kan? Apa yang haramnya? Itu benda ni biasanya dalam mahkamah pun hakim akan tanya, apa tujuan kamu cakap, untuk confirmkan pada suami. Oh, niat saya sebenarnya memang saya nak ceraikan dia, baru jatuh. Kalau marah belum. Dia kalau dia guna perkataan tadi lah, kau pergi balik lah, kan? Aku dengan kau tak ada apa-apa, kan? Tak ada apa-apa lagi. Apa maksud dia? Kita kena tanya. Kalau niat dia niat dia memang untuk cerai, maka jatuh. Kalau niat dia tak ada apa-apa, tu maksud dia tak adalah, tak boleh lah minta apa-apa kat saya lagi. Kan? Nak minta baju ke apa ke tak payah. Itu lain maksud dia, ya. Dia kiasan ni memang kena gantung pada niat dia. Itu yang disebutkan dalam kitab fiqh mana-mana pun, dia memang bergantung pada niat suami tu. Itu katanya. Kalau dia berniat untuk talak, maka baru jatuh. Kalau dia tak ada. Tapi beza dengan soreh tadi, kau ada niat ke tak ada niat je, lafaz je confirm. Lafaz je confirm. Hal ini berdasarkan hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka, faqultu atalliquha am madha af'al, qala la bal i'tazilha wa la taqrabha, wa arsala ila sahibayya mithla dhalik, faqultu limra'atil haqi bi ahlik. Maksud dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhmu mengasingkan diri daripada isterimu. Lalu Ka'ab bertanya, adakah aku perlu menceraikannya atau bagaimana? Rasulullah kata, hendaklah kamu berasingan daripadanya dan jangan sekali-kali dekati dia. Hal yang sama diutuskan kepada dua orang sahabatku, sama seperti itu. Lalu aku memberitahu isteriku, kembalilah kamu kepada keluargamu, kan? Itu bergantung pada niat dia. Last sekali baru dia kata nak balik pada keluarga lah. Asal tu asing, aku dengan kau ni asing. Apa yang asing ni? Tengok dulu apa situasi dia. Apa maksud kamu asing tu? Maksud dia dah jadi orang asing pada kamu ke? Kamu nak jadi memang niat nak ceraikan dia ke, ataupun kamu nak tidur berasing dengan dia ke, kan? Itu bergantung pada niat dia, ya. Jelas. Talak sunni, talak jenis-jenis yang keadaan perempuan yang diceraikan tu. Perempuan yang diceraikan dalam keadaan suci dipanggil talak sunni. Talak bid'i dan talak bukan bid'i, bukan sunni, ya. Bid'i ini talak yang sekiranya perempuan itu diceraikan dalam keadaan dia dia masih dalam haid, kan? Cerai. Benda ni berlaku juga, tapi kalau biasanya dalam mahkamah, setahu saya lah, sekiranya permohonan cerai berlaku, permohonan cerai yang dibuat oleh pasangan suami isteri, hakim akan bertanya pada isteri tu, adakah kamu suci? Kalau dia kata suci, ya. Tapi adakah kamu telah disetubuhi? Ya. 2 hari lepas dia kata, tangguh sampai dia suci balik. Sampai datang haid, suci balik. Dia talak sunni ni suci yang tidak disetubuhi, ya. Jadi perempuan yang diceraikan, dia akan berada dalam satu daripada 3 keadaan. Pertama, bersih daripada haid dan nifas dan tidak disetubuhi oleh suaminya lagi dalam tempoh tersebut. Maka dalam keadaan ini dinamakan talak sunni, ya. Dah suci, tak disetubuhi, boleh. Kalau nak cerai, itu yang dinamakan talak sunni, ya. Hukumnya adalah harus dan jatuh talaknya
Talak ini bertetapan dengan ajaran syarak bagi suami yang terpaksa menjatuhkan talak, sama ada talak 1 atau talak 3 serentak. Mesti boleh, dia mesti keadaan isteri itu mesti dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi. Suci daripada haid dan nifas lah ya. Walau bagaimanapun, sunat bagi suami menceraikan isterinya dengan talak 1 atau talak 2 dalam satu tempoh suci, supaya suami boleh rujuk pada isterinya apabila berasa menyesal, kan. Dia biasa kalau dah tu talak 3 ni dah memang tak boleh rujuk, kan. Tapi biasanya kalau dia lafazkan kosongnya, aku talak engkau, biasanya akan diaturkan 1. Ataupun disebut aku cerai kau talak 3. Itu kadang-kadang hakim tanya juga tu. Hakim tanya juga tu. Memang kamu memang niat 3 sungguh ke? Kan? Misal memang ada. Memang ada, saya biasa tengok CJ cerai kan. Talak 3. Tu jatuh talak 3. Sabar je lah kan. Itu dia, kalau dia menyesal pun dia tak boleh buat apa dah. Jadi kalau dia jatuh talak 1, tiba-tiba dalam perbuatan iddah tu kan, duduk teringat anak-anak, nasib anak-anak, teringat kat isteri balik, so dia orang bincang untuk rujuk semula, masih ada lagi peluang, masih ada lagi peluang untuk rujuk ya. Kerana itu kategori talak raja'i. Tapi kalau dah dia terus lafaz 3 terus, tak ada peluang dah lah, kan. Tak boleh lah. Nak buat macam mana pun tak boleh. Tak boleh. Melainkan kalau dia nak balik, isterinya kena berkahwin dengan suami yang baru, kemudian berlaku persetubuhan yang hakiki dengan suaminya, kemudian isteri itu diceraikan oleh suami yang baru, habis iddah baru suami itu boleh ambil balik nak berkahwin dengan isteri itu. Itu pengajaran lah pada si suami kan, jangan mudah-mudah lafaz talak 3. Memang ada jatuh talak 3 terus. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Maksudnya kalau dia ceraikan dalam iddah, dia dah start suci lah. Suci, haid, suci, haid, suci, haid, habis dah kan. Dia dah boleh kahwin lain ke apa ke, pulang lah kan. Memulakan iddah bermaksud waktu suci daripada haid. Memulakan iddah maksud suci daripada haid. Jadi apabila dia jatuhkan talak daripada dalam keadaan suci, dia dah boleh mula iddah. Dia dah boleh mula iddah. Sebab iddah dia adalah 3 kali suci. So jatuh talak dalam keadaan suci, dah 1 dah. Haid, suci, haid, suci, habis. Kan? Hal ini adalah kerana semasa haid tidak dikira sebagai tempoh iddah. Kalau dijatuhkan dalam tempoh haid, tak dikira. Sebab itu dia nak jatuh bermula daripada keadaan dia suci tadi tu. Itu talak sunni namanya. Yang kedua, dalam keadaan haid atau nifas, dalam keadaan haid atau nifas, ataupun dia dalam keadaan suci tapi telah disetubuhi oleh suaminya. Ini talak ni, dia talak bid'i ni tadi ni. Isteri tu suci daripada haid nifas, ataupun dia suci tapi suami dah setubuhi dia. Talak dalam keadaan ini dinamakan talak bid'i. Talak bid'i. Hukumnya adalah haram dan berdosa, namun talak dia tetap jatuh, tapi perbuatan suami itu haram dan berdosa. Perbuatan suami itu haram dan berdosa kerana bertentangan dengan bentuk talak yang disyariatkan. Larangan kan, dah dilarangkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 1 tadi tu, ya ayuhan nabi tadi,
hendaklah kamu ceraikan isteri kamu daripada tempoh masa mereka boleh memulakan iddah. Itu talak sunni. Jadi kalau diceraikan bukan dalam tempoh mereka boleh mula iddah, itu jadi bid'ah. Kalau kita faham balik ayat tu, bila dikatakan maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Makna dia cerai isteri hendaklah dalam keadaan isteri itu suci daripada haid nifas dan tidak disetubuhi. So faham dari sebalik dia, kalau ceraikan isteri dalam haid nifas maka haram. Tu kena faham sebalik ayat tu. Kalau ayat tu kata cerai hendaklah dalam keadaan isteri suci tidak disetubuhi. So kalau ada orang ceraikan isteri dia dalam keadaan haid ataupun telah disetubuhi, maka haram. Kalau yang ni harus diceraikan, yang ni jatuh haram. Kita faham sebaliknya tu. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fayuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathura thumma tahid thumma tathura thumma in sya'a amsaka ba'du wa in sya'a talaqa qabla an yamassa, fatilka al-iddatu allati amara Allah an tutallaqa laha an-nisa. Maksud dia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menceraikan isterinya ketika haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab bertanyakan hal itu kepada Rasulullah. Umar yang tanya pada Rasulullah, Baginda bersabda, suruhlah dia rujuk semula kepada isteri dia. Nabi suruh rujuk balik sebab dia ceraikan dalam keadaan haid tadi tu. Janganlah engkau ceraikannya sehingga dia suci. Makna dia tak boleh cerai perempuan dalam keadaan haid. Nak ceraikan perempuan dalam isteri itu suci, Janganlah ceraikannya sehingga dia suci, kemudian haid dan suci lagi. Kemudian jika dia ingin bersama isterinya, teruskanlah, dan jika dia ingin bercerai, ceraikanlah sebelum menyetubuhinya. Ini iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan isteri dia. So dah jelas pada kita kan. Kita dah jelas dah, kalau nak cerai isteri tu, seorang perempuan tu nak diceraikan oleh suaminya, hendaklah dia dalam keadaan suci. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Suci daripada haid nifas dan tidak disetubuhi, agar dia dapat memulakan iddah dia. Tetapi sekiranya seorang perempuan itu diceraikan oleh suaminya dalam keadaan dia haid ataupun suci yang telah disetubuhi, perbuatan suami itu haram, tapi tetap jatuh talak. Tetap jatuh talak. Hadis ini menjelaskan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hendaklah membiarkan isterinya selepas rujuk sehingga dia suci daripada haid. Ketika itu bolehlah dia menjatuhkan talak satu jika dia mahu. Apabila isteri itu datang haid lagi telah suci, bolehlah dia jatuhkan talak kedua sekiranya dia mahu. Apabila isteri itu telah suci daripada haid bagi kali yang ketiga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hendaklah berfikir sama ada dia ingin meneruskan perkahwinan selepas rujuk ataupun menjatuhkan talak yang ketiga yang mengakibatkan perkahwinan terputus sama sekali. Jadi talak yang boleh rujuk dua tu je lah. Talak pertama boleh rujuk suci, lepas tu talak pula kedua rujuk suci, talak ketiga dah tak boleh rujuk dah. Itu kekal selagi dia tak berkahwin dengan suami baru tadi tu, Dan ketiganya,
talak yang tak boleh nak disifatkan sebagai talak sunni. Nak kata talak sunni pun bukan, nak kata talak bid'i pun bukan, ya. Iaitu mentalakkan perempuan yang masih kecil yang belum haid, perempuan belum haid lagi, ataupun perempuan yang telah putus haid, perempuan yang menopause, ya? Ataupun perempuan yang mengandung yang nyata mengandung, memang dah mengandung, dan perempuan yang tidak pernah disetubuhi oleh suaminya. Orang kata apa? Janda beriah, kan? Janda beriah orang panggil, kan? Nikah-nikah tak dan suami tak dan bersetubuh dengan dia, suami mati. Kan? On the way perjalanan nak pergi, malam tadi nikah, kan? Malam ni contoh dia, malam ni dia suami datang nikah kat masjid, dah dekat nikah, yelah, dah boleh cakap salam-salam, sarung cincin begitu je lah. Lepas tu on the way nak balik ke homestay, accident, mati suami. Jadi isteri tu tak pernah disetubuhi oleh suaminya. Orang panggil janda berias, kan? Dan isteri yang meminta cerai dengan cara khuluk. Dia minta cara khuluk. Khuluk ni maksud dia tebus talak tu daripada suami, kan? Dia minta cerai, suami tak bagi. Lepas tu dia offer kat suami dia, awak ceraikanlah saya bayar 20,000. Lepas tu suami kata okey, kau bagi 20,000 aku ceraikan kau. Itu talak khuluk, ya. Dan talak dalam kategori ini tak boleh nak dikatakan sunni, tak boleh nak dikatakan bid'ah. Itulah dia keadaan dia, ya. Hukumnya harus dan jatuh talaknya. Ia tidak haram kerana tidak menyebabkan kemudaratan pada isteri. Isteri yang masih kecil dan perempuan yang putus haid, mereka beribadah ikut kiraan bulan, kan? Perempuan kalau dah putus haid, kalau dia cerai, dia kira 3 kali suci ke 3 bulan. Dia kira bulan lah, ya. Dia kira 3 bulan. Dia tak ada haid dah 3 bulan. Tapi contoh ya, seorang suami dia ceraikan isteri dia, so dia kena edah 3 bulan, kan? Dalam pada 2 kali suci, tiba-tiba suami dia mati, dia kena sambung lagi 4 bulan 10 hari. Dia kena sambung lagi, itu edah kematian suami pula. Dia kena sambung lah. Habiskan edah talak dia, kena sambung pula talak, edah kematian suami samalah, ya. Yang ada haid ke, yang tak ada haid ke, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Biasa pengalaman saya dah setakat ni 2 kali saya jumpa. 2 kali saya jumpa dah. 4 bulan 12 hari borang nikah baru sampai. Suami isteri tu nak kahwin lagi dah. Habis edah dia, angang-angang habis edah, kan? 4 bulan 12 hari. Dia sepatutnya 4 bulan 10 hari. So lebih 2 hari, tengok permohonan kahwin baru si isteri tadi tu. Yang kematian suaminya, kan? 4 bulan 2 hari. Kira-kira, kita jenuh kira ni. 4 bulan 10 hari. Ngam lah. Kita pukul random lah. Sebulan 30 hari, kan? Macam tu, kan? 3 bulan 10 hari. Kira tahu 2 orang kira ni. Saya takut saya salah, sebab saya nak sign borang tu orang. Kira kawan kata 4 bulan 12. Ustaz kira, saya pun kira 4 bulan 12. Okey. Baru kita sign. Salah sign tak orang, kan? Benda tu dalam edah, dosa kita pula. Kan? Oleh itu mereka yang tidak menanggung tempoh edah yang mereka tadi itu tak menanggung edah yang panjang, ya. Isteri yang mengandung, edahnya selesai selepas melahirkan anak, ya. Begitu juga isteri yang bercerai dengan tebus talak kerana perbuatan menebus diri daripada suami dengan harta menunjukkan keinginan untuk bercerai dan kerelaannya untuk tempoh edah yang panjang. Nak azan dulu, ini azan dulu.
mereka tidak menanggung tempoh iddah yang panjang. Jadi sebab itulah dia haramkan ceraikan dalam keadaan isteri tadi tu dalam keadaan isteri haid tadi, kerana dia boleh panjang tempoh iddah dia, kan. Sepatutnya dia boleh mula beriddah dah, suci tadi tu, ya. Isteri yang mengandung, iddahnya selesai selepas melahirkan anak, ya. Kalaulah dia dapat tahu mengandung sebulan, tiba-tiba suami dia ceraikan, kalau dia tak gugur, mana dia 8 bulan lagi lah dia terpaksa menanggung iddah dia. Tetapi kalaulah dia ceraikan, suami tu ceraikan pagi pukul 8, kan, selesai, tiba-tiba malam tu dia dah beranak, habis habis dah iddah dia, habis dah iddah dia. Sebab iddah perempuan sampai dia lahirkan anak. Dan benda ni memang pernah berlaku. Satu kes dekat saya, mereka tak tahu hukum, mereka tak jelas hukum. Isteri ni dia memang sangat mengandung waktu tu. Orang kata tunggu masa nak bersalin je. Kalau tak silap saya, suami dia ceraikan dia 7 hari bulan. So 9 hari bulan tu dia bersalin, dia beranak, habislah iddah, kan, habislah iddah. Lepas 2 minggu dia beranak tu, dia orang pergi filekan cerai kat mahkamah, dan hakim keluarkan perintah supaya dia beriddah boleh, kan. Saya pun waktu tu dia datang nak rujuk, boleh file kan, dia boleh beriddah dan boleh rujuk. Dia orang datang, kebetulan dia jumpa saya. Saya tengok muka perempuan ni, muka dia macam alah, orang baru bersalin, kan, nampak muka tu lesu sikit, kan, nampak, kan, baru beberapa hari je, kan. Betul. Yang tu hidung saya tertangkap bau susu. Bukan, kan, kalau ibu nyusukan budak ni, kalau kita duduk sebelah dia, kita boleh bau susu dia, kan. Saya tanya, ada anak kecil ke, Kak? Saya tanya. Ada, Ustaz. Berapa umur dia? Berapa tahun? Tak, baru 2 minggu, dia kata. Cuba cerita kat saya baik-baik boleh tak? Saya kata. Bila cerai ni? Cerainya saya bersalin 9 bulan. Cerainya bila? 7. Habislah iddah, saya kata. Ya ke habis iddah? Tapi hakim tulis sini ni boleh talak rajai. Saya kata, tak, korang cerita tak dalam borang tu dalam borang permohonan daftar nikah cerai tu, kenalah cerita sepatutnya saya dalam keadaan saya mengandung, kan, suami saya jatuhkan talak pada saya dan saya telah melahirkan anak, barulah hakim tak terkhilaf bagi hukuman, keputusan. Jadi dia tak cerita. Bila dia cerita situ, suami talak saya 7 bulan, saya lahirkan anak 9 bulan. Itu dalam 15 bulan tu dia orang pergi ke mahkamah. Saya kata tak boleh, saya terus telefon mahkamah minta nombor kes ni, tolong panggil balik, tolong buat keputusan semula. Sebab ni saya catatkan sikit, lampirkan kertas supaya tak salah hakim tu bagi keputusan, kan. Bahayalah, dia kena tu terang lah. Kalau lah katanya boleh rujuk, dia rujuk free je nanti. Tak boleh lah rujuk, dia kena akad baru. Dia rujuk tak boleh, tapi akad baru, sebab dah habis iddah. Tapi boleh kahwin semula. Rujuk tu saya jangan tu. Mana tulisan? Itulah. Haram ke macam mana? Kalau dia orang tak tahu, lain cerita. Tapi bagi kita yang tahu ni, saya cepat je, tak boleh, kan. Kalau kata saya tak, Allah tak bagi ilham kat saya rasa memang Allah nak jaga saya, Allah bagi ilham kat saya, yang saya boleh tengok muka dia, saya nampak macam lesu, macam bau muka, lepas tu bau susu pula, kan. Itu memang saya kata dalam hati, ya Allah, kalau tidak aku dosa ni, aku sign ni, sahkan rujuk dia orang ni, kan. Dia orang duduk dalam keadaan berzina dengan bukan suami, sebab dia orang bukan suami isteri lagi, dah habis iddah dia, kan. Lepas tu saya ajarlah, lepas ni
nak nikah semula, tolong isi borang balik. Isi borang balik apa semua dengan keputusan mahkamah tadi tu, isi borang balik, kita akad baru, saya kata. Kan. Wallahu alam. Kan senang kerja dia ni, kena penelitian tu. Kan. Kena pula kan wali pula pun kadang-kadang ada orang yang menipu wali pun ada. Saya juga kena itu. Perempuan ni dia nak kahwin, dia declare, dia kata dia dah tak ada wali nasab lain, adik-beradik semua tak ada dah. Dia ada sepupu je, sepupu lelaki daripada adik-beradik lelaki ke anak pak ngah dia lah. Pak ngah tu adik bapak dia, so boleh jadi wali. So sepupu tu yang nikahkan, kan. Dia dalam perakuan dia kata dah tak ada wali lain dah, adik-beradik lelaki dia semua dah ada meninggal, kan. Lepas nikah 3 hari 4 hari lepas nikah tu, muncul abang dia kat pejabat. Macam mana adik saya boleh nikah tanpa saya tahu? Sudah. Tengok yang cop saya pula tu. Sebab kita tengok pada perakuan dia. So dia ada perakuan, itu gunanya ketika tu ada akuan berkanun. Dia buat akuan berkanun, kita tunjuklah, ni saya ni hidup lagi, dia kata. Bukan kami nipu tu, tengok baca akuan berkanun tu. So dengan akuan berkanun tu kita boleh dakwa dia. Dia bagi keterangan palsu. Nasib kau lah. Kau tipu orang, kau kena balik lah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan